Iman pun kuat, umat dimuliakan, dipandang hormat. Three, two, one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, apa kabar murid-murid sekalian? Diharapkan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat walafiat walaupun kita dalam suasana PKP. InsyaAllah pada hari ini marilah sama-sama kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian kita pada hari ini, dengan kita memulakan dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini marilah sama-sama kita meneruskan pelajaran pendidikan Islam dan dalam bidang adab dalam unit yang kedua dalam tajuk Mari Beriadah. Dan pada kali ini kita akan berada pada bahagian yang kedua, insya-Allah. Tetapi sebelum kita memulakan, marilah sama-sama kita dengarkan satu petikan lagu, sebuah lagu Boria. Dan lagu ini akan disampaikan oleh Ustaz sendiri. Mari sama-sama kita saksikan. Marilah kita bersukan, dengan beradab kita lakukan. Berenang memanah sunnah diamalkan. Bola jaring, bola sepak kita layan. Beruntung benar mereka bersukan. Badan sihat kuat, penyakit dihindarkan. Keselamatan terjamin masa sukan. Masa diisi tanpa melalaikan. Pahala dapat, iman pun kuat, umat dimuliakan, dipandang hormat. Tipu rasuah, gaduh dihapuskan. Perpaduan kukuh, sengketa dijauhkan. Sukan diamalkan pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh juga. Mari adik kakak, tuan puan semua, tidak kira usia tua ataupun muda. Baik, alhamdulillah. Itulah tadi lagu yang sempat Ustaz rakam khas untuk semua yang mendengarkan video Ustaz pada kali ini. InsyaAllah lagu tadi adalah satu perkara yang berkaitan dengan apa yang kita mahu belajar pada hari ini. Yang kita nak sentuh pada hari ini adalah tentang kepentingan adab riadah. Kepentingan adab riadah. Baik, dalam kita melakukan aktiviti riadah pastinya ada adab-adab yang perlu kita ikut. Dan kenapa kita kena ikut adab-adab ini? Yang inilah kita nak kupas
dalam perbahasan kita pada kali ini. Yang pertama, apabila kita mengamalkan adab-adab riyadhah, kita dapat menghindarkan diri daripada pelbagai penyakit. Sebagaimana yang kita tahu sekarang, zaman sekarang ni macam-macam penyakit. Okey, kalau kita tengok pada gambar, ada penyakit serangan jantung, ada penyakit yang disebabkan oleh kegemukan ataupun obesiti dan sebagainya. Ini pastinya akan mengundang bahaya kepada badan kita. Jadi dengan kita bergerak mengamalkan adab riyadhah ini, maka insya-Allah badan kita akan sihat dan dapat menghindarkan daripada pelbagai penyakit, insya-Allah. Baiklah, yang seterusnya adalah keselamatan terjamin semasa bersukan. Apabila kita preserve ataupun kita menjaga adab-adab ketika riyadhah, yakni dengan mengikut peraturan-peraturan. Sebagaimana yang kita tahu dalam permainan bola sepak, kena pakai kasut, tak boleh berkaki ayam, dan perlu ada peralatan-peralatan tertentu. Begitu juga kalau aktiviti seperti rock climbing, ataupun panjat tembok tu, perlu ada safety tools, barang-barang keselamatan ini supaya apa? Untuk menjaga keselamatan kita. Apabila kita ikut peraturan, maka insya-Allah keselamatan kita terjamin semasa kita bersukan, insya-Allah. Baiklah, kepentingan adab yang seterusnya adalah dengan mengamalkan adab-adab riyadhah, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan meningkatkan keimanan kita. Walaupun kita diuji, mungkin kadang-kadang kita main, kita kalah, tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kadang-kadang kita berriyadhah ataupun bersukan, kita menang, kita perlu bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan itulah yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bagi kaum hawa, kaum wanita, apabila mereka menjaga aurat, batasan aurat, pastinya mereka mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dapat meningkatkan keimanan mereka pula. Baik, kepentingan adab yang berikutnya adalah umat Islam akan dipandang mulia dan hormat. Okay. Bila kita buat satu perkara yang orang kata disukai oleh orang lain, sedap mata memandang, maka pastinya orang lain akan memandang mulia kepada kita. Itulah yang kita nak untuk meningkatkan ataupun menegakkan syiar Islam, agar Islam ini dipandang mulia dan bukan dipandang serong sebagaimana yang berlaku di setengah negara. Sedangkan agama Islam ini adalah agama yang membawa rahmat, bukannya membawa permusuhan dan sebagainya. Baik, yang seterusnya adalah apabila kita beradab dengan adab riyadhah, maka kita akan dapat menghapuskan ataupun menghindarkan diri kita daripada rasuah, tipu dan permusuhan. Rasuah ni perkara yang sering kali berlaku dalam negara kita. Maka kalau kita bersukan sebagai contoh, kita main permainan bola sepak atau sebagainya, kalau tidak ada unsur-unsur rasuah ini, maka hidup kita pasti akan lebih selamat, lebih aman. Tetapi kalau kita tidak mengamalkan adab-adab riyadhah, pastinya kita akan jadi dalam gambar ni. Ini baru balasan di dunia, belum lagi balasan di akhirat. Baik, yang seterusnya adalah dalam gambar ini, walaupun mereka adalah orang kata lawan kita dalam permainan tersebut, tetapi mereka masih lagi saudara, sesama manusia ataupun sesama Muslim. Maka penting kita jaga adab riyadhah itu agar dapat mengelakkan daripada musuhan. Baik, dan yang terakhir, dapat mengukuhkan perpaduan pelbagai bangsa. Sebagaimana yang kita tahu, negara kita adalah negara masyarakat majmuk, bermacam-macam, berbilang bangsa, berbilang agama. Maka bila kita melakukan sukan ataupun aktiviti riyadhah, pastinya kita akan bercampur dengan bangsa yang lain. Maka bila kita mengamalkan adab-adab riyadhah, pastinya kita akan mengecap perpaduan ataupun keamanan dan akan menjadikan suasana itu lebih harmoni dan lebih cantiklah untuk kita menunjukkan pula contoh sebagai negara Malaysia kepada di mata dunia, insya-Allah. Baik, itu adalah tentang kepentingan adab-adab riyadhah. Di sini Ustaz akan sentuh juga antara sukan-sukan yang amat-amat digalakkan sebagaimana yang pernah disebut oleh Umar Al-Khattab, iaitu allimu auladakum rimayah warukubal khail wassibahah, yakni ajarlah anak kamu memanah, menunggang kuda dan juga berenang.
3 sukan yang kita yang Nabi SAW dalam banyak hadis juga pernah disebut Nabi SAW melakukan sukan-sukan ini, okey, dalam hadis-hadis yang lain lah. Yang mana sukan itu adalah yang pertama sukan memanah. Kalau kamu ada bajet, kamu beli busur manah tu, maka kamu boleh buat aktiviti macam dalam gambar ni. Ataupun kalau tak ada, kamu boleh pergi dekat tempat yang menyediakan facilities ataupun kemudahan tersebut lah. Baik, yang kedua adalah menunggang kuda. Sebagaimana kita tahu zaman Nabi SAW tu banyak peperangan berlaku. Mereka semua naik kuda kan. Jadi digalakkan kita untuk belajar menunggang kuda. Okey. Baik, yang seterusnya adalah aktiviti berenang. Okey, berenang ni menjadi satu kelebihan lah kepada mereka yang pandai berenang, dapat menyelamatkan diri mereka dan sebagainya. Jadi itu adalah antara sukan-sukan yang digalakkan untuk kita buat dan kita amalkan sebagai salah satu cara untuk mengikut Nabi SAW. InsyaAllah itulah saja untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini. Ustaz harap kamu semua dapat faham dan dapat amalkan dalam kehidupan kamu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.